Ada lampu-lampu kat baju tu bukan lampu, tu manik bang. Yo ko, dan mata tak pernah nampak orang menyala lampu ke. Kat rumah macam tu ke? Tak ada dah. Kat rumah kain batik berlubang tu lah, pakai t-shirt lebar tu. Itulah gambar kangaroo tu. Sampai kan lusuh muka kangaroo tu dan muka kambing, pakai dia baju t-shirt tu. Tak ada kat luar kau main lawa untuk laki orang. Untuk laki sendiri. Tak, saya tak cakap awak. Awak terasa kenapa? Hei, ramah sangat terasa. Biarlah kita lawa-lawa untuk suami kan. Tentulah. Suami sementara, suami I yang terbaik, isteri I masak sedap. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Encik Muhammad Zasmi bin Abdul Talib, Setiausaha Sulit Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri, Merangkap Ahli Parlimen Bantar Tun Razak, Sub Inspektor Razi bin Wazir, Timbalan Ketua Balai Polis Sungai Besi, Puan Ana Manap, Timbalan Pengurusi MPPWP Bandar Tun Razak, Sub Zon 5, Cik Hamid Zamzuki, Pengurusi Persatuan Penduduk Blok 2, Desa Tasik Fasa 6A, Ustaz Zawawi Mat Saleh, Pengurusi Surau Diniyatul Islamiyah Desa Tasik, seterusnya semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada petang ini. Saya pun tak faham surau lawa tapi buat kat luar, saya pun tak faham. Buatlah kat dalam dah elok aircon ni saja kau nak bagi panas berpaluh tu. Kan? Ada surau elok sajuk buat kat luar, kan? Elok macam tu, dokek pun dokek, pek duduk, kan? Duduk kat kapet, kapet toba pula tu. Tapi apa pun itulah dia, ya. Diam tak diam, kita hari ni memang hole in one lah. Tak kira dahsyat lah kan kawasan ni, sebab dia dapat jemput Samsul Debat ceramah sempena tahun baru pada hari tahun baru Islam. Steady, steady. Orang lain dah habis tahun baru dah ceramah lagi kan. Tapi tak apalah, yang penting kita diam tak diam, kita dah pun berubah tahun dah. 1444, ya, 1444 Hijriah, yang mana meningkatnya jumlah tahun, meningkat jugalah jumlah umur kita. Diam tak diam, kan? Kita macam baru semalam je raya, betul juga, macam baru je lagi. Dah lah raya puasa tak prepare, dia kata. Tiba-tiba raya haji pun dah habis, tiba-tiba je kita dah sambut tahun baru. Tu maknanya apa? Maknanya apa? Nak mati lah tu kan. Nak mati dah tu, dah kira nak mati tu. Tak salah banyak cerita. Itu maksudnya masa cepat berlalu, tak ada nak mati, itu ya. Kan? Dan alhamdulillah, dalam pada itu kita dalam peningkatan usia kita berada dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan hari ini orang masih lagi bergaduh-gaduh dalam media sosial, bergaduh tentang keadaan penyakit, dengan keadaan sara hidup, dengan keadaan hidup masing-masing. Hakikatnya manusia memang tak pernah berhenti mongot, itulah manusia, ya. Hari itu masa raya, seminggu sebelum raya, ramai yang marah kenapa kita raya hari Selasa. Indon Brunei raya Isnin, kenapa kita raya Selasa? Apa lain ke anak bulan yang kita tengok? Sekali umum raya Isnin marah juga. Kenapa raya Isnin? Dah tak perasan nama buluh yang mana lemang lah, kelam kabut. Langsung raya haji, seminggu sebelum dah umum bila raya haji. Punya dahsyatnya kan. Itulah dia manusia ni, merungut tak habis-habis. Tapi hakikatnya kita memang tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tapi apa-apa pun
Kita ni menyambut tahun baru dalam suasana yang baru. Nak kata baru pun dah tak baru sangat dah. Nak kata baru tak ada baru sangat dah. Kita dah biasa dah. Suasana pakai emas tu dah biasa. Suasana kita berjaga-jaga tu dah biasa. Suasana kita menjaga, kita jaga kita tu dah biasa. Kan? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dan dalam kita biasa, leka, influenza pula datang. Penyakit pula datang. Orang tua, kanak-kanak, kejap-kejap cuti budak tak cuti sekolah. Sebab apa? Demam. Dan berjangkit-jangkit. Tak ada sekolah yang tak ada kes influenza, semua ada. Kan? Maknanya akan datang juga ujian-ujian seperti ini, itu biasa. Sedangkan dulu tak ada penyakit pun masing-masing boleh ada penyakit. Tiba-tiba MC saja tak nak datang kerja, MC juga. Kan? Saja-saja buat demam tak pergi sekolah. Dan akhirnya penyakit datang dengan betul, dengan seriusnya datang, malahan sehingga meragut nyawa. Yang tu membimbangkan kita. Tapi apa-apa pun kita kena faham, apa juga yang berlaku tu semuanya dengan izin Allah. Semua berlaku dengan izin Allah. Dan hari ini bila cerita juga tentang tahun baru, maknanya kita ada peluang untuk membuka buku baru. Kita menginsafi tentang peristiwa hijrah ni. Kita tahu peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Yathrib ataupun Madinah hari ini. Berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang kita tahu. Tetapi Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada lagi dah hijrah selepas Fathu Makkah. Yang ada apa? Yang ada cuma niat dan jihad. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu niat tu pun susah. Niat tu susah. Nak melaksanakan apa yang kita niatkan pun susah. Contohlah, dia tak biasa ke surau. Tiba-tiba nak ke surau, bukan senang. Dia terfikir, apalah orang cakap kalau aku pergi surau. Ini mahu orang sindir aku ni air, tiba-tiba datang surau. Buang tebiat kau. Maka jawapan yang paling tepat bukan buang tebiat, tapi aku nak buang tabiat lama, nak ganti dengan tabiat baru. Macam tu jawab dia. Ayat yang lain, macamlah kau tu baik sangat. Memang aku tak baik, tapi anggaplah ini usaha aku nak jadi baik. Jadi hijrah dalam konteks kita pada hari ini adalah kita membicarakan perubahan daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Itu yang kita nak. Alhamdulillah, sambut tahun baru kita buat ada stage. MC pakai tengkolok. Kan? Suasana dia lain. Sebab apa? Lain dan yang lain. Kan? Semua nak duduk kat kursi, tak nak duduk dalam surau. Sebab apa duduk dalam surau? Sakit lutut dia. Jadi dia duduk kat kursi. Tak apa. Satu improvement, ada cahaya lampu lempah, kan? Penceramah berpoluh, muka berkilat. Kau lah punya kerja ni. Spotlight kau hadap kan, elok dah perangai tu, kan? Tapi tak boleh nak macam mana, kan? Bak kata orang, sesuaikanlah diri dengan keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang rimau kita mengucap. Tak ada mengaum tu, kan? Dia tak kena kau siapa, kan? Ngaum dia aum kan, rimau tu tak kena kau siapa, kan? Habis kepala kau, kan? Jadi perubahan, kalau kita tengok Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan satu cerita yang mudah. Nabi keluar dah ada dah yang siap nak bunuh Nabi. Tapi Nabi tak lari. Kalau siapa cakap Nabi pelarian, banganglah orang tu, tak ada. Nabi bukan pelarian. Nabi berhijrah sebab Allah perintahkan Nabi berhijrah untuk sebarkan lagi dakwah, kan? Sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah. Dan Nabi keluar pada rumah, Nabi bukan lari ikut jalan belakang. Nabi menghadap tentera kafir Quraisy tu, tetapi tentera kafir Quraisy tu memandang tapi tidak dapat melihat. Nabi siap ambil pasir letak kat kepala salah seorang angkatan tentera kafir Quraisy kat luar tu, dan dia tak nampak apa-apa. Sambil Nabi baca
waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dibina tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok di belakang mereka, dan mereka tidak dapat melihat. Yang tak dapat tengok, pandang tapi tak nampak. Baca ayat tu kalau nak elak speed trap. Masuk highway baca ayat tu. Kono juga ustaz. Makna polis tu dah baca dulu. Kau ingat polis tak mengaji ke? Polis mengaji kan ni kan? Polis baca dulu tu, yang dia nampak kita tak nampak dia. Kan? Dan kemudian Nabi pergi ke dalam Gua Sur. Orang cakap macam tu Nabi takut. Tak, Nabi pergi bersembunyi di Gua Sur tu sebab nak susun strategi. Cuma fikir, kalau orang kata Nabi ni lari, Nabi ni memang tak plan lah. Nabi, nampak tu, jom kita menyuruk dekat sini. Tak, Nabi dah plan bersembunyi dekat situ. Bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur. Kenapa saya kata Nabi plan? Sebab saya nak tanya, zaman Nabi tu ada telefon ke? Tak ada. Daripada dalam Gua Sur, Nabi boleh telefon. Apa ni, Sayyidina Abu Bakar telefon Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, anaknya. Asma, kau hantar makanan abah dengan Nabi tu kat Gua Sur ni, lapar ni, kau hantar cepat. Macam mana boleh tahu? Makna dah dirancang, perancangan telah dibuat. Bayangkan Sayyidatina Asma menghantar makanan dekat Gua Sur. Siapa yang pernah pergi umrah dan pernah pergi Gua Sur kat tangan? Tak pernah lidah. Tang bawah ayo teh. Sayyidatina Asma menghantar makanan dengan tahap dia syarat mengandung 9 bulan. Perjuangan dia. Sayyidatina Asma dengan Sayyidina Ali, bila tentera kafir Quraisy dapati yang tidur dekat dalam rumah tu Sayyidina Ali bukan Nabi, beliau mereka berdua ditampar di depan khalayak, cakap, mana ayah kau, mana Rasulullah, mana Muhammad, mana, semua kena tampar. Perjuangan. Kemudian Nabi dipandu, ditunjuk jalan oleh Abdullah bin Uraikid, bukan Islam, bantu menunjuk jalan. Ke mana jalan nak pergi ke Yathrib? Jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa, bukan senang. Nak beritahu apa? Nak berubah, bukan senang. Daripada tak bertudung, tiba-tiba bertudung. Amboi, lawa, nampak? Wow, tiba-tiba je langsung buka tudung kawan. Dia rasa macam kena sindir kan. Jalan yang tak biasa dia lalui. Dia tak pernah bertudung, tiba-tiba bertudung, bukan senang. Tapi dia kena kuat. Dalam bab kita perubahan ni bukan senang. Apakah halangan-halangan yang paling besar sekali? Halangan yang paling besar Nabi sebut akan tiba masanya nanti umat Islam di seluruh dunia dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa macam tu? Adakah umat Islam tak ramai pada ketika itu? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali jumlahnya, cuma mereka tidak lebih ibarat buih di lautan. Buih di lautan, kejap-kejap meletup, kejap-kejap pecah. Dia tak kukuh, dia tak kuat. Kenapa begitu? Malahan dicabutkan perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh Islam. Kenapa? Kerana umat Islam pada ketika itu, pada ketika ini, umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni penyakit cinta dunia, takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Sayang botol kek dunia. Saya tengok tengah ceramah pun main handphone. Cinta dunia. Kan? Ya, tiba-tiba dah merekod dah. Kan? Cinta dunia, kojak-kojak cuci kereta biar berkilat. Cinta dunia, rumah ai, awak tengah bungalow, bungalow, apartment. Tak main lah rumah pangsa, apartment. I duduk apartment. Dia duduk apartment mana? Dekat Lake Village, Desa Tasik.
Tu disebut Lake Village dia kata. Tak mainlah desa Tasik, Lake Village dia kata kan. Kan? Oh dahsyat ya. Ada dah Pak Man. Kan? Macam tu lah. Tapi tu semua sementara. Dia bila dah sayang, dia dah hias rumah cantik-cantik, dah letak sofa, letak TV, sayang nak tinggalkan dunia. Kan? Samsul Debat naik Azia dikecamnya. Apa nak kita kocik ustaz? Seorang tu cakap tadi. Saya sabar. Kan? Naik kereta besar salah, naik kereta kocik salah. Naik kereta besar berlagak. Naik kereta kocik susah hidup dia sekarang. Dia payah betul. Kan? Samsul Debat senang lantak kau nak cakap-cakap lah. Okey je. Yang penting sampai ke destinasi. Dalam naik kereta besar, ya Allah, tak tahu bahasa bila dapat masuk dengan tahap jalan tu sempit. Kan? Kalau naik kereta besar mau kereta sampai kemudian orang jalan dulu. Kan? Tapi itulah dia. Alhamdulillah sebenarnya ada hikmah di sebalik naik kereta koci. Kan? Itu saya sampai tadi buat tak roti je. Dia tak tahu Samsul Debat sampai. La yuhat. Turun Amin baru tahu. Baru-baru ni tuan saya ceramah dekat mana? Saya ceramah di UTM Jalan Semarak. Habis saya ceramah, dia bawa saya makan dekat belakang tu, rupanya ada hotel UTM. Hotel UTM and Residence. Makan tengah hari kat hotel. Kereta parking kat depan bawah tu dekat logo UTM tu. Balik kereta penceramah kena klaim. Belum pernah berlaku tu. Kereta penceramah kena kunci tayar. Sah betul lah. Lepas tu merah-merah muka pengarah aku program. Kejap Ustaz, kita buka Ustaz, kita buka kejap. Saya kata tak apa, dah besok. Dah besok kena claim ni baik channel kan. Jangan kau suruh aku bayar sudah kata kan. Sebab pada saya senang ya dunia ya semua tu. Jangan kita poning-poning kepala. 3 tanda dunia apa dia? Yang pertama apa? Yang pertama suami, isteri, pasangan. Dunia melainkan kita ajak dia sama-sama ingat Allah. Kan bila awak habis nikah hari ni baju popular. Bukan popular. Baju popular, tudung popular. Ada lampu-lampu kat baju Tu bukan lampu, tu manik bang. Yo kau dan mata tak nampak orang menyalur lampu ke. Kat rumah macam tu ke dek? Tak ada dah. Kat rumah kain batik berlubang tu lah pakai. T-shirt lebar tu. Itulah gambar kangaroo tu. Sampaikan lusuh muka kangaroo tu dan muka kambing pakai liwet t-shirt tu. Tak ada kat luar kau main lawa untuk laki orang. Untuk lelaki sendiri tak, saya tak cakap awak terasa kenapa? Ramah sangat terasa. Biarlah kita lawa-lawa untuk suami kan. Tentulah suami sementara suami I yang terbaik, isteri I masak sedap. I tak main lah makan kat kedai tepi-tepi jalan ni, sorry lah. I makan kat rumah, isteri I masak sedap. Besok tu sama dia makan dengan kita kat kedai. Apa hal lah bang? Rumah meninggal malam tadi. Dia meninggal, dia totolan manik baju tu. Matilah sian ni. Dia mengigau, dia tak sedar, dia gigit totolan mati. Bukan orang sini. Lepas tu yang sana suami I bagi belanja 2,000 sebulan. Alhamdulillah. Dia katakan. Esok tu suami mati tercakik sudu. Ya bini garang, abang. Mati tercakik sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Sementara nak tunjukkan dunia ni sementara. Yang kedua apa? Harta. Saya naik Azia okey je, tengok Azia saya. Crystal white. Siap dengan Android TV, leather seat, reverse camera, side mirror dia warna hitam, tapi tetap Azia.
kan? Dan dia yang pentingnya sampai masa kena isi minyak. Dia tak ada dia kena isi minyak ke? Sampai masa kena servis juga. Dunia nak melagak-lagak pun kenapa? Ada orang kereta lagi besar lagi, berlawan-lawan bila tak sudah. Kau naik kereta besar kau siap kau, dia bawa balik jeep. Orang tu bawa jeep, dia bawa balik Pajero. Orang tu bawa balik Pajero, dia bawa bas mini. Bas mini dia bawa bas persiaran. Belum lagi bawa bulldozer. Seorang tu bawa JCB, la ilaha illallah. Tak sudah berlawan dengan orang. Bawa motor baru, berapa lama rasa baru? Seminggu lepas tu orang dah tak peduli dah motosikal tu. Harta dunia. Oh cantik betul rumah banglo dekat depan tu, kau nampak tak? Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam tu. Hari ni orang tak heran lah, berlambat projek perumahan baru yang naik. Macam tu juga jawatan. Berapa kali bertukar pengurusi persatuan penduduk lah. Sementara persatuan MPPWP ni, oh betul lah, MPPWP Bandar Tun Razak ni berapa kali dah bertukar-tukar orang. AJK kau jap ada merajuk keluar, ganti pula orangnya masuk, orangnya pula ni seorang somput, tarik diri, masuk seorang lagi, berganti-ganti. Satu kali mengundi 3 Perdana Menteri dapat, takkan tak faham lagi. Sementara bila-bila boleh bertukar, tak lama lagi pelan raya tukar lagi, betul tak? Sementara saya dulu pernah pegang jawatan legal advisor, pengarah undang-undang, merangkap penasihat undang-undang. Amin. Sampai masa dapat kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Dia tu pegawai daerah, pangkat besar dalam daerah tu, dia number 1. Tiba-tiba kat tiang surau tu macam ni, apa hal tu pencet, nak cakap apa? Sementara itu sebabnya tanda-tandanya kita cinta dunia. Dan yang kedua, takut mati. Kenapa kita takut? Takut pun kita mati, tak takut pun mati. Kan? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok sihat, golak bosa, meninggal malam tu. Meninggal malam tu tidur tak bangun-bangun. Siapa tu meninggal lah? Ya Allah, dia duduk sebelah aku semalam. Patutlah dia golak bosa bona, nak mati rupanya. Tu keluarlah teori orang perempuan kan. Patutlah dia tak golak sangat, dia diam, dia nak mati pun seorang tu pula. Patutlah waktu jamuan tu dia makan beria, nak mati pun. Tak, kalau dah nak mati tu mati jugalah. Sebutlah apa sebab sekali tu. Tapi Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Hari ni kita sedar kita akan mati, cuma buat-buat tak sedar je, dan tak bersedia pula tu. Itulah yang paling sayang. Maka bila berubah tahun baru, kita kena berubah. Ubah sikap kita menjadi manusia yang lebih baik. Nak jadi manusia yang lebih baik, sudah tentu ada ruang dan peluang. Kita tadi banyak lakukan dosa, betul tak? Semua manusia berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat pada Allah, kata Nabi. Tadi saya lalu pun berapa ramai dosa dah. Pandang sini, pandang sini. Marah. Aku lalu tak pandang kamera, dia marah. Sabar. Lepas tu mengumpat pula tu, tingginya Samsul debat. Saya maafkan dah tadi, macam OKU kau layan aku. Buka pula mas dalam TV, nampak tua, kau hajar betul. Itu pun saya maafkan. Kan? Kita semua ada dosa, Baru-baru ni saya ceramah di Sarawak. Saya keluar daripada restoran Laksa Sarawak. Keluar tu ada seorang perempuan non-Muslim, dia tegur saya, ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang ke? Tak salah, Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya dengan tahap tak pakai tongkolok tu, orang boleh cakap Adi Putra. Saya kata bukanlah.
Saya berlari masuk dalam bilik air, tengok tak mana yang sama. Saya try kan, keris yang berkilau, akulah yang digelar berkilau kan, tak ada pula. Malam tu dia hashtag, dia tag saya dalam Instagram, bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof, dia kata. Agak air malam tu tengok balik berperasan, bukan kan, macam tu lah kan. Sementara dunia ni tak sahlah kan, jangan kita berebut bergaduh-gaduh, tak sah. Baik paning-paning kepala. Apa yang kita kena ada dah ada tahun baru ni, dalam suasana yang baru ni, saya nak bagi tahu semua. Pertama, kena sabar. Ujian memang datang. Orang bising pasal harga barang naik, harga barang naik. Tuan-tuan tak perasan ke? Harga barang naik ni cerita bila? Bila keluar cerita harga barang naik ni? Dan paling teruk waktu bila? Maknanya dekat-dekat nak pelang raya lah tu. Peniaga-peniaga dah mula sorok barang, kononnya nak menyalahkan pihak-pihak tertentu. Betul tak? Itu tiap-tiap tahun orang tak nak dengar lah cerita harga barang ke. Masa bila dengar harga barang murah tu cerita? Alhamdulillah lah, tahun ni barang murah. Tak pernah dengar cerita tu lagi. Barang memang mahal saja. Dengan itu kita kena letak azam. Orang Melayu Islam kena ramai berniaga, ramai-ramai berniaga, bangunkan ekonomi, barulah betul kita kontrol barang-barang. Kita biarkan orang bukan Islam kontrol barang-barang, mereka menguasai ekonomi, lepas tu kita mengungut harga barang mahal. Kita ambil barang pun dengan dia. Tu sebab saya galakkan surau-surau masjid buka koperasi, buka minimarket kan, minimart dekat masjid, dekat surau. Jadi orang balik datang semayang, balik terus beli bawang, semayang balik terus beli beras dengan harga yang lebih murah daripada di luar. Ada tak? Ada satu pasar mini. Saya tak nak sebut pasar mini apa, tapi dia letak nombor. Saya tak nak sebut apa nama dia. Tahu tak matlamat dia apa? Dia akan buka dia punya pasar mini itu, dia akan buka dekat mana orang Melayu Islam baru mula berniaga, situ dia akan buka. Dia akan jual dengan harga yang murah. Siapa yang kerja kat tu? Budak-budak Melayu yang kerja jadi cashier, angkat barang, jaga stor budak Melayu Islam. Itu yang berlaku hari ini. Kita pula berniaga, ada orang buat aku. Berniaga, ada orang hantar benda. Tak habis-habis. Itulah isu kita. Bukan main buka Dewan Perniagaan Melayu. Berapa banyak jaga kebajikan. Kita kena jaga, kita kena kuatkan kesatuan kita, bangunkan ekonomi Islam. Abdul Rahman bin Auf, salah seorang daripada sahabat Nabi yang ikut Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Beliau adalah seorang yang sangat kaya. Tinggalkan kekayaan dia, tinggalkan perniagaan dia sebab dah berhijrah dengan Nabi. Berbekalkan dalam tangan dia ada apa? Ada keju dan minyak saja. Keju dengan minyak je. Dia berhijrah sampailah ke Yathrib. Nabi persaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Kau bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi', orang kaya Yathrib, orang kaya Madinah. Dia ada banyak ladang-ladang dan kebun-kebun kurma. Wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada banyak kebun, ada banyak ladang, yang mana yang kamu mau? Termasuklah saya Husain Lempoyang, saudagar unta leher panjang. Bukan, tu tak ada. Jangan kau campur dalam sejarah tu, tak ada. Tu cerita Piramli tu. Maka bila Abdul Rahman bin Auf ditawarkan, Abdul Rahman bin Auf kata, aku tak nak, tak apa, aku tak nak tanah kau. Tak apa, semoga Allah merahmati kamu wahai saudaraku. Kalau macam tu aku ada isteri ramai, mana satu kau nak? Kau cakap. Tak apa, semoga Allah merahmati kamu. Aku tak mahu isteri kamu. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara dia. Habis kau nak apa? Cukup kau tunjukkan aku ke manakah jalan nak ke pasar, kerana aku nak berniaga di sana. Boleh tahan poluh bawah spotlight. Elok aku semayang ngekon dalam surau tu tadi. Secara live aku umumkan lain kali baik kat surau. Tak adalah, janganlah komplain, ikutlah tuan rumah. Terima kasih.
Kemudian Abdul Rahman bin Auf bila sampai dekat pasar tu, masalahnya dekat pasar Yathrib tu, majoriti peniaganya adalah peniaga-peniaga Yahudi. Macam mana? Beliau tetap berniaga dengan modal keju dan minyak tadi. Alhamdulillah, makin lama berkembang. Abdul Rahman bin Auf menjadi popular di pasar Yathrib. Sebab apa? Sebab ramai orang, termasuklah orang Yahudi, suka berurus niaga dengan Abdul Rahman bin Auf yang berniaga secara jujur dan tidak mengambil kesempatan kepada orang-orang yang membeli. Bayangkan Abdul Rahman bin Auf beli unta itu dengan harga 1,000 dinar, jual balik dengan 1,000 dinar. Tu yang orang suka beli dengan dia. Orang lain harga modal 1,000 dinar, jual balik 2,500. Jual balik 2,000. Dia beli 1,000 dinar, jual balik 2,000 dinar. Jual balik 1,000 dinar. Beli 1,000, jual 1,000. Maka apa soalan kita? Mana untung Keuntungannya adalah pada tali pengikat unta tu. Abdul Rahman bin Auf jual harga tali itu dengan 1 atau 2 dinar saja. Maknanya banyak unta terjual, banyaklah harga tali itu yang dapat dijual. Maknanya jangan cakap orang Cina berniaga yang mengajar kita sistem volume. Abdul Rahman bin Auf dah lama mengajar berniaga mengikut sistem volume. Untung sikit tapi jual volume banyak, maka dia akan dapat untung banyak. Macam itulah trading. Abdul Rahman bin Auf paling kaya. Itu sebabnya Abdul Rahman bin Auf adalah antara 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah SWT. Tapi paling lewat sekali masuk sebab banyak soalan kena jawab, sebab harta dia paling banyak sekali. Dia paling kaya. Lebih 370 juta hartanya. Kalau dinilaikan duit Malaysia ni, berapa unta, berapa emas, berapa perak yang dia ada. Setelah kewafatan Nabi, kebajikan isteri-isteri Nabi dijaga oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf siapkan 2 bodyguard untuk escort isteri-isteri Nabi. Mana setiap seorang ada 2 bodyguard akan escort, bawa pergi pasar, pergi kedai, beli barang, semua dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Bayangkanlah keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar. Abdul Rahman bin Auf berikan insentif pada setiap keluarga bernilai tak kurang RM400,000 satu keluarga. Itu Abdul Rahman bin Auf. Jangan cakap orang Islam berniaga tak bagus. Tapi ada banyak orang Melayu berniaga macam itulah. Tu Melayu, bukan Islam. Orang ni kontraktor Melayu macam itulah, sengit-sengit. Memang itu Melayu, bukan Islam. Kalau dia Melayu Islam, tentu dia akan buat yang terbaik. Nabi kata, Allah sangat suka hambanya kalau buat satu amal pekerjaan, dia buat dengan keadaan baik, teliti dan sempurna. Tu sebab sambutan Mahal Hijrah ni buat atas stage terbaik. Make up tawa-tawa berkipeh. Kau tahu rasa panas betul kipeh ni tak boleh tampung. Tapi tak apalah, betul-betul. Biasalah ujian. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang tak orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Kipeh lah. Sebelum cair make up kau baik, kau kipeh. Aku ni dah puas ngelap nak menghadap spotlight ni. Tapi biasa dah biasa ni kalau dalam TV. Tapi dalam TV lain. Cut. Cak balik tu muka aku elok tak berkilat. Ini lap sendiri cenya tak faham ni. Right. Tak naklah melokek. Tak apa, jangan. Biar ada satu dunia menyaksikan berapa panas tu depan. Tapi sebenarnya saya seronok datang. Sebab saya memang betul lah, saya beberapa kali datang sini. Saya pernah datang surau perumahan polis ni, pernah. Lepas tu surau yang hujung sana dekat apa dia? Mukarrabin. Tu masjid kan? Tak, tu yang Al-Falah hujung. Al-Falah pun pernah. Kan? Saya nak masuk Al-Falah tu tadi. Bukan sini ni dah tak ada pun. Kan? Rupanya, tapi rupanya cantik lah.
Saya ingat kita boleh besarkan ni sampai sini. Sampai sini pasang dinding, kita pasang aircon. Tak, saya rasa lah, saya bagi syur kan, minta kepada wakil yang berhormat ahli parlimen bawakan usul ini, sebab mereka boleh memenuhi ruang ni. Tak, betul tak? Dengan rasminya, dengan ini saya umumkan bahawa ahli parlimen akan dimaklumkan tentang ini. Itu saja. Tentu dimaklumkan. Jangan tak maklum tu. Ini amanah ni. Tahu, wajib sampaikan. Pastikan dengan susul dengan surat. Iya, kesian orang berkipeh nampak pula tu, dah lah kipeh kuning nampak semua. Dah lah kipeh tu tak bagi kat aku. Cenyau 5 minit sekali lapnya. Abang ada kipeh tu. Kipeh tu lah jauh benar kan lah. Terima kasih banyak. Dia baru betul. Keceriaan, kesabaran, keberkatan. Okey. Jadi pertama kena sabar banyak-banyak, usaha. Sebab okey, cerita saya nak tanya. Yang kita mengungut ni, kita mengungut pasal harga barang, kita mengungut pasal susah, terus pasal gaji. Saya nak tanya satu je. Rezeki daripada siapa? Pandai jawab. Saya ingat tak tahu punya. Ni mengungut lagi kenapa? Jangan mengungut. Allah tak suka hambanya yang mengungut. Sebab apa? Rezeki ni bila sebut daripada Allah, ada 3 perkara kita kena faham hakikat rezeki. Pertama, puncanya Allah tentukan. Kita tak sangka anak kita tiba-tiba dah bekerja dekat sini, yang ni bekerja dekat sini. Oh, rezekinya di situ. Tak ada siapa sangka. Punca Allah tentukan. Kedua, Allah tentukan kadar berapa banyak, itu pun Allah tentukan. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila kita akan dapat. Jadi kenapa kita komplain? Dapat duit air citra. Wah, dengan dapat air citra nama. Air citra mak sikit je. Sikit. 10,000 sikit, 20,000 sikit. Kau yang sibuk suruh keluarkan. Hari dapat keluarkan, bising pula sikit. Tak cukup pula dah. Di situlah tanda keberkatan rezeki. Ada orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Itu bukan salah alamat, tu salah orang yang duduk dekat alamat tu. Kenapa pula? Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Kita mungkin tak dapat rezeki naik pangkat, mungkin tak dapat rezeki duit banyak, tapi dapat rezeki suami baik, dapat rezeki isteri pandai masak, lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging gilo. Macam mana dia buat tu? Hebat betul. Dapat rezeki isteri tiba-tiba pakai baju purple. Kau jangan buka purple tu, pergi malam kau tunjuk dengan lelaki kau, abang purple. Kau tengok lelaki kau geram tak geram, tengok contohlah kan, rezeki. Kadang Tuhan bagi rezeki macam-macam. Sebab salah satu tanda rezeki berkat, sikit dirasakan cukup, kalau banyak boleh dikongsi dengan orang lain. Pada orang yang rezekinya tak berkat, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Umpama meminum selautan air, tetapi hausnya tidak akan hilang. Itu pertama, sabar banyak-banyak. Kedua, belajar bersyukur di tahun baru, suasana baru. Sebab ramai yang sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang terkorban dalam COVID tempoh hari. Kita bersyukur Tuhan masih bagi ruang dan peluang untuk kita bernafas. Kita boleh datang, ni ibunda datang walaupun berkursi roda, alhamdulillah Allah bagi rezeki boleh datang. Ada orang tu nak datang, nak duduk kat kursi pun tak boleh, baring tengoklah live online. Sian Samsul Debat tu berpeluh. Contoh dia dah tu dalam online dia cakap. Dulu online. Sedap betul membahan hari ni AJK. Dia akan ingat sampai bila tu. Kan? Jadi mak dia kata kita bersyukur, belajar bersyukur. Kan?
Itu sebabnya belajar. Kalau kita belajar agama, insya-Allah kita tanamkan diri dengan agama, insya-Allah penuh dengan syukur. Ketiga, tawakal, serah pada Allah. Bila dah jadi itu, kita usaha dan serah pada Allah. Jangan tak usaha pula, main serah aja. Serah dengan usaha. Keempat, redha dengan apa juga ujian yang datang kepada kita. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas ni, bila buat sesuatu kita tak harapkan ganjaran. Macam penganjur hari ni, bukan nampak untung apa pun. Tak. Tetapi yang penting ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang kita dapat. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya. Berubah kita, hidup kita dengan penuh pendekatan agama selepas ini. Itu sebab kita cerita Ma'al Hijrah, tahun baru Islam. Kan? Kita berazam untuk fokus hidup kita semua mengikut syariat Islam. Itu penting. Buat program-program agama macam ni bagus. Buat ceramah motivasi untuk anak-anak. Buat pertandingan azan untuk anak-anak muda kita. Tengok hari ni ramai belia. Pada hari biasa belia tak ada, tinggal beliau je. Buat pertandingan azan kategori subuh lain, subuh lain, kategori maghrib lain. Maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia panjang sikit. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu je. Kalau subuh asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Subuh asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Sebab nak kejutkan orang. Ini as-salatu khairum minan. Memang lolap lah orang. Allahu Akbar. Jarih bunyi kan? Subuh dia kena semangat sikit. Cari menantu tak ada lagi dah, fikir dunia lagi dah. Kau daripada mana datang ni? Kau jawatan kau apa? Kau setakat pegawai setiausaha sulit pada yang berhormat, tak payah cerita lah. Oh, contoh. Contoh. Jawatan yang setiausaha sulit, jangan main-main. Naik kereta basah, pakai kot bertali leher. Tali leher basah sejadah. Dahsyat ni. Wah, jangan, tu semua dunia tu. Kau duit dalam bank ada berapa? Dunia semua tu. Kalau kamu betul nakkan anak pakcik, sila mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana tu pakcik? Boleh pakcik mulakan dulu. Saya nervous, dia kata kan. Ada seorang tu, 3 budak datang serentak, semua nak ke anak dia. Apa akal Nama kau siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, sampai habis. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Ahmad Duha pakcik. Kau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Budak yang ketiga tu dah berapa lu? Nama dia Yasin. Mampulah hafalah akal aku ni, dia kata. Habis yang kedua, bagus. Kamu, nama kamu siapa? Pakcik terus terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Lagi panjang pula nama gola pada nombor tu. Agak-agak lah kau nak membohong pun. Kau jangan risau, pakcik tak tanya dah kan. Pakcik nak dengar bacaan kau. Kau baca Fatihah. Oh, logo lah dia baca Fatihah. Sanggup dia bohong tu. Nama saya Yasin, mak ayah panggil Qul Huwallahu Ahad, lagi panjang pula nama gelaran. Kau membohong nama tu. Kan? Dia dah mula tekankan Islam. Kan? Nabi pun ajar. Kan nak cari ni kan, nak cari menantu ni, cari kategori dia. Tengok pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Tengok lima liha, tengok kekayaan harta dia. Ketiga, tengok li hasabiha, li nasabiha, tengok keturunan dia. Yang keempat, tengok agama dia.
Dan kalau tak ada keempat-empatnya, Nabi kata paling tidak tengoklah agama dia. Sebab apa? Muka tak lawa boleh adjust. Kan? Lagi satu lawa ni subjektif. Ada orang lawa kat orang ni, kat orang ni tak lawa. Cuba duduk kat bus stand tu. Kan? Duduk kat bus station, duduk kat Salak tu. Yang bandar Tasik Selatan punya stesen bas. Bini lawa weh, laki muka tak boleh belah tu. Ayat dak KL kata. Laki lawa, muka bini merayau tu kan, ada contoh kan. Tak, pada dia lawa. Sebab mata tak sama. Keturunan tak baik mungkin dengan tingkat ketaatan kita di tahun baru ini, maka kita dapat membentuk keturunan yang baik. Kita mungkin susah, tapi bila dah kahwin taat pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kita. Jadi pesan saya di tahun baru ini, berazamlah untuk menuntut ilmu, belajar agama, rajin datang surau. AJK terpaksa buat program kat luar biar ramai duduk kat luar. Sekarang takut buat kat dalam, ada yang allergic tak boleh masuk dalam. Tapi itu kita cakap, datang ke majlis ilmu, mudah-mudahan dengan tu kita dapat mantapkan diri kita. Cantik Teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Jangan besok malu kita kalau kita tak tahu. Kan? Belajar, berguru. Donga nasihat guru, donga nasihat ustazah, ustaz tu donga nasihat kan. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu kita nak menjadi? Asyik dilanggar, pantang dan larang. Belajar, belajar. Dan yang paling penting sekali, masyarakat kita hari ni alhamdulillah macam ni, elok jaga tata susila kita, perhubungan kita baik, alhamdulillah. Macam ni lah yang kita nak. Rukun, aman dan sentosa, berbudi bahasa, kan? Menyambut orang tu macam mana tetamu datang disambut dengan cukup meriah. Berselawat dia naik atas pentas. Disebabkan kamera belum pasang, lagi. Bagus budak tu, faham dek. Kan? Bagus. Tak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kan? Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Teruskan usaha, buat program banyak-banyak. Sampai ni panggil penceramah lain pula. Kalau boleh penceramah lain tu pun sama format macam ni, biar ada rasa macam mana aku rasa. Jangan kau biar aku seorang je rasa tahun ni. Tahu kan? Jadi apa-apa pun, keceriaan, kesepaduan dan juga keberkatan. Ya. Jadi apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang penting sekali kita dah tahu dah perubahan yang kita nak buat, berubah pada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Kita semua ada ruang untuk memperbaiki diri kita. Saya pun sentiasa baca apa lagi yang aku nak buat pada tahun yang baru ni, apa lagi aku nak buat. Aku nak berceramah macam mana, dan ini adalah benda baru. Berceramah di atas pentas pada jam 2:30 petang, 3 petang, berhadapan dengan spotlight, ini satu benda yang tak pernah saya lakukan. Jadi ini ada pengalaman yang tak akan saya lupakan. Kan, terima kasih banyak. Kan, terima kasih banyak. Jadi apapun, berazam untuk ubah. Sentiasa ada ruang untuk jadi lebih baik. Ingat 5 tu. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ikhlas tu paling penting. Sebab apa? Sebab ikhlas kerana Allah. Barang siapa buat sesuatu perkara mengharapkan ganjaran pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah, kita takkan kecewa. Berharap pada Allah tak dapat, belum lagi lah tu. Berharap pada manusia, sampai hati kau. Itulah ayat kita pada manusia.
Orang yang ikhlas, dia tidak mengharapkan ganjaran manusia. Wa imma, terima kasih pun tak diharapkan. Tapi orang kita siap cakap, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak, maka tak ikhlas lah tu. Kalau ikhlas, terima kasih pun tidak diharapkan. Macam contohlah AJK Jawatankuasa penganjur program ni, MPWP bersama dengan AJK Surau buat sama-sama program ni. Nak jayakan program ni, bukannya dapat untung, keluar bajet makan lagi, minta peruntukan lagi, dah siap dah surat tu hari bagi dekat kita punya setiausaha sulit untuk sampai kepada ahli parlimen. Mudah-mudahan diluluskan. Kan? Cik Muhammad Zazmi kena cerita baik-baik dengan ahli parlimen, cakap teruk betul program tu, amal penuh, spotlight, kipas tak boleh tampung kan. Jadi minta Datuk kalau boleh luluskanlah permohonan surau ni contoh. Cuba. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh ceramah panjang sebab panih mana. Tapi apa pun jangan risau, saya akan bagi masa untuk ambil gambar. Gambar tagak RM10, gambar rabah RM15, tak ada masalah. Ya. Bak kata orang, tapi yang penting sekali itulah, perubahan memang kita kena buat. Sebagai manusia kita kena berubah. Kita tak boleh selesa dengan keadaan yang biasa. Kalau nampak kita bekerja makan gaji tak boleh nak tampung hidup kita kena berniaga lah. Buat yang kita pandai. Dan bila berniaga betul-betul, bersungguh-sungguh. Jangan kita main-main, jangan kita asbol. Asbol ni asal boleh, janji siap tak boleh. Kena buat yang terbaik. Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baiklah tuan-tuan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput rasa nak junjung.